Okey, jadi ayat 112 ini telah pun kita tafsir pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita teruskan dengan i'rab, sambungan i'rab. Saya baca balik dan nanti saya bila sampai ke tempat yang kita sambung itu kita sambung. Waw istinafiyah ka litashbih wal jarri dha isyaratun sakinun fi mahalli jar bil kafi muta'alliqani bi mahdhuf maf'ul mutlaq muakkad lima ba'dah. Kemudian dzalika li itu lil bu'di, kaf lil khitab, ay ja'lan kadzalika ja'alna ja'alna ja'lan kadzalika likulli nabiyyin. Jadi ini kita dah sampai ke sini pada minggu lepas kita dah sampai ke ja'lan kadzalika ja'alna ila akhirih. Ini ringkasan alif lam kha itu maknanya ila akhirih, sehinggalah akhir. Jadi kita dah sampai di sini pada minggu lepas dan kita juga telah pun sama-sama mempelajari huruf masdariyah, ada 6. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita teruskan dengan i'rab seterusnya. Likulli wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Likulli muta'alliqani bimahdhuf hal min aduwan na'tun taqaddama 'ala al-man'ut. Likulli ini kita sudah tahu dia adalah li itu huruf jar dan kul itu adalah majrur. Jadi jar wa majrur dia ada ta'alluq ataupun dia perlu bergantung merujuk kepada isim yang ada makna fi'il ataupun kepada fi'il. Jadi di kulli muta'alliqani di sini dia ta'alluqnya pada mahdhuf hal. Hal min aduwan. Hal daripada perkataan mana iaitu aduwan. Dan hal itu sebenarnya dia na'at. Na'at taqaddama, di mana na'at ini apabila dia berada sebelum man'ut. Jadi dia berada sebelum tuan dia, maka dia menjadi hal. Ini antara perbahasan yang agak mencabar juga. Sebelum itu kita kena faham na'at dalam ilmu nahwu ada tajuk an-na'at ataupun dalam nama yang lain iaitu as-sifat. Na'at ataupun sifat. Dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sifat. Sifat, mudah saja sifat. Contohnya saya sebut a'udzu billahi syaitanir rajim. Yang kita selalu duduk baca tu, dalam solat sebelum baca Quran dan tadi pun kita baca. Jadi ar-rajim ini adalah an-na'tu dalam istilah ilmu nahwu Arab. Ataupun satu lagi nama as-sifatu, sama saja. An-na'tu ataupun as-sifatu sama saja. Jadi na'at ini dia ada man'ut. Kan? Jadi ar-rajim ini dia adalah na'at. Dan mana tuan dia? Sebabnya sifat ni dia kena ada tuan. Contohnya kalau saya beritahu sekolah besar. Jadi besar itu tuannya adalah sekolah. Kan? Sifat ini dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti ada pada objek. Kan? Contoh ataupun ada pada sesuatu. Contoh saya sebut Muhammad handsome. Handsome tak boleh kalau tak ada Muhammad. Kan? Dan handsome itu ada pada Muhammad dan dia tidak berubah. Dan Muhammad ini muda pun handsome, tua pun handsome. Bila dia handsome,
Itu kita panggil sifat. Jadi ada tuan dia. Muhammad handsome. Handsome itu tuannya adalah Muhammad. Handsome itu duduk pada Muhammad. Jadi ar-rajim ini sifat. Ada tuan sifat. Tuan sifat ini kita panggil al-man'ut. Al-man'ut. Man'ut itu saya terjemahkan tuan sifat. Kalau nak terjemah yang lain pun boleh. Ataupun sifat duduk padanya. Tempat ataupun sesuatu yang ada sifat padanya itu kita panggil man'ut. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Syaitan itu sifatnya adalah direjam, dimurkai, direjam. Jadi syaitan ini syaitan dia adalah man'ut. Man'ut. Ar-rajim itu na'at. Na'at. Okey, beres kat situ. Okey, ar-rajim itu dia adalah na'at. Okey, dah nampak. Jadi di dalam perbahasan ilmu nahwu Arab, dia ada satu tajuk yang saya letak garis di bawah ni, iaitu an-na'at. Kalau kita baca buku besar-besar, dia di bawah tajuk at-tawabi'. Dia ada 4, na'at, taukid, badal, dan satu lagi apa ya? Lupa dah. Na'at, taukid, badal, satu lagi. Apa Haji? Haji Jamil? Hal ke? Hal. Ya, betul ke hal ke? Na'at, ataf, 4. At-tawabi'. At-tawabi' ni maknanya hukum dia sama dengan tuan dia. Contoh, minasyaitani bari bawah ar-rajimi. Kan? Bari bawah juga. A'udzubillahi minasyaitani, saya letak bari bawah majrur. Jadi na'at ini dia ikut tuan dia. Kalau tuan dia itu majrur, maka dia pun majrur juga, bari bawah juga. Kan? Ini satu contoh yang pertama. Jadi kita belajar sekarang ini, saya ulang tak apa, kalau jemu pun tak apa, saya ulang-ulang supaya kita pun boleh baca kali dengar, dan kita pun sambil-sambil ulang tu boleh ulang kaji balik. Jadi kita sekarang ini sedang belajar apa? Kita sedang belajar satu tajuk di dalam nahwu Arab, iaitu tajuknya an-na'tu, ataupun nama lain as-sifatu. Dan na'at ini, sifat ini dia ada tuan dia. Tuan dia adalah al-man'utu, ataupun kalau nak guna nama lain, al-mausuf. Al-mausuf. Apa itu man'ut? Apa itu mausuf? Mausuf ataupun man'ut itu tuan sifat itu. Kenapa sifat itu perlu ada tuan? Kerana sifat dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Sifat dia mesti duduk pada sesuatu, objek ataupun orang ataupun sesuatu. Jadi ada man'ut. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu baca. Jadi di sini ada sifat. Mana sifatnya? Sifatnya yang saya merahkan ini, iaitu ar-rajim. Mana tuan sifat ini? Iaitu syaitan. Jadi kalau orang tanya, mana sifat ar-rajim? Siapa yang direjam itu? Siapa yang dilaknat itu? Dia adalah syaitan. Kerana syaitan inilah dia man'ut. Okey, mudah saja. Contoh lagi yang juga selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua sifat. Sifat kepada siapa? Sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mana man'ut? Man'utnya adalah Allah. Lafzul jalalah ini man'ut. Tuan dia, sifat dia.
Jadi kalau orang kata mana tuan sifat Allah, apa sifatnya? Sifatnya pertama Ar-Rahman, pengasih. Dan sifat ini boleh ada dua, boleh ada tiga, banyak pun tak apa. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifatnya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala ini kita baca dengan baris bawah Bismillahi, jadi Ar-Rahman pun kena ni. Ar-Rahim pun sama kena mi. Kan selaras kan baris dia tu. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kerana hukum sifat ini dia mengikut tuan dia. Dia tak boleh berpisah. Maknanya kalaulah tuan dia majrur, dia pun majrur. Kalau tuan dia adalah mansub, dia pun mansub. Kalau tuan dia adalah marfu', dia pun marfu'. Dan tidak ada majzum kerana kata nama tidak ada majzum, tidak ada mati. Baris mati tidak ada. Hukum i'rab majzum tidak ada pada nama. Beres. Okey. Dah nampak kat situ kan? Jadi di dalam perbahasan bahasa Arab ada satu nama iaitu na'tu dan sifat. Lagi saya bagi contoh. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Lahu itu Allah. Kufuwan ahad. Kufuwan ahadun. Beres. Okey. Ini dah nak masuk pembahasan yang kita belajar sekarang ini. Na'at kadang-kadang dia berada sebelum man'ut. Na'at ini, sifat ini kadang-kadang dia berada sebelum man'ut. Yang kita belajar ni, na'at ini dia berada selepas man'ut. Okey, Ar-Rajim ni berada selepas Asy-Syaitan. Ar-Rahman berada selepas Allah. Tapi ada juga sifat dia berada sebelum man'ut. Dia berada sebelum mana? Sebelum man'ut. Contohnya dalam ayat yang saya bagi ni. Walam yakul lahu ahadun kufuwan. Asalnya macam tu. Walam yakul lahu. Tak apa, kalau tak nampak yang ni nanti saya bagi contoh yang lain. Kufuwan. Asalnya ini adalah sifat. Sifat kepada ahad. Walam yakul lahu ahadun kufuwan. Tapi bila kufuwan ini dia berada sebelum man'ut. Saya tarik kat sini, supaya nampak. Saya buat kufuwan ini, saya buat asalnya dia adalah an-na'at. Kemudian ahadun itu dia adalah man'ut asalnya. Jadi man'ut duduk di belakang, na'at duduk di mana? Sebelum. Sebelumnya. Kalau ikut susunannya seperti yang saya buat ni kat bawah ni. Walam yakul lahu, tidak ada baginya sesiapa pun, seseorang pun ataupun sesuatu pun yang sifatnya apa? Kufuun, sama, sekutu, seri. Macam tu. Sekuku ataupun orang Melayu sebut sekuku, setara, tak ada. Jadi kufuun ini asalnya adalah na'at. Kan? Mana man'utnya? Man'utnya ialah ahadun ini. Macam tu. Okey.
Jadi kalau kita nak ikut apa yang kita belajar tadi, nak ikut dia punya susunan yang biasa, jadi nak man'ut berada sebelum na'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tapi ada juga ayat yang na'at dia berada sebelum man'ut. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Kan na'at ini berada sebelum man'ut. Kalau ikutnya, walam yakul lahu ahadun kufuun. Nampak kan? Jadi dalam kaedah, idza taqaddama, apabila mendahului, apa yang mendahului na'at alal man'ut, sara halan. Okay, kita baca kaedah dia. Apabila sifat itu dia berada sebelum man'ut, maka hukumnya jadi hukum hal. Ini pun ada pembahasan dalam ilmu nahwu juga, iaitu al-hal. Jadi dia tak jadi sifat dah. Dia jadi hal. Dia jadi hal. Jadi bila hal dia masuk. Sebab itulah kita baca masuk. Jadi kufuan ini kalau i'rabnya, kita i'rab dia adalah hal. Beres. Dia adalah masuk halan ataupun masuk alal hal. Dia masuk kerana hukumnya sudah menjadi hal. Hal tu maknanya keadaan. Jika nakirah, dia ada beza juga. Ada kaedah yang kedua, idza taqaddama an-na'tu 'ala al-man'ut, ini kaedah yang kedua. An-na'tu idza taqaddama an-na'tu 'ala al-man'ut sara halan. Idza taqaddama an-na'tu wa huwa ma'rifah 'ala al-man'ut sara badan. Ini pun satu istilah juga dalam ilmu nahwu. Ada hal, ada badan. Jadi ini kita tak termasuk yang kita nak belajar hari ni dah. Tapi dia ada beza dulu. Contoh ke atas ni kan, kalau saya sebut a'udzubillahi minarrajimish syaitani. Jadi dia jadi badal syaitan. Kerana dia nak makrifah semua ni. Tapi yang bawah ni dia nakirah. Wa ahadun kufuun. Semuanya isim nakirah. Baris dua kan. Jadi seandainya na'at itu nakirah. Contohnya kufuun. Kufuun ini nakirah. Saya letak an-na'atun nakirah. Na'at ini nakirah. Jadi apabila na'at nakirah ini dia berada sebelum man'ut, maka dia menjadi hal. Jadi dibaca dengan kufuan. Kufuan. Tak nampak lagi? Boleh lagi? Boleh Okey, saya ulang sekali lagi. Dalam ilmu nahwu Arab ada tajuk an-na'at ataupun sifat. Jadi na'at ini dia ada man'ut ataupun tuan sifat. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta jauh dengan Allah daripada syaitan yang sifatnya adalah rajim. Ar-rajim ini na'at dan syaitan ini adalah man'ut. Jadi biasanya sifat ini dia berada selepas man'ut. Dia berada selepas tuannya. Allah man'ut. Ar-Rahman na'at. Jadi tak boleh Ar-Rahman berada sebelum Allah. Kan contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun sebut Allah. Contoh walaupun Ar-Rahman Ar-Rahim ini dia juga adalah nama Allah. Boleh kita sebut Bismillah, Bismillahirrahman. Boleh
Jadi Allah ini berada di belakang wujud sekali. Ismul A'zam. Jadi dia dah jadi badal. Jadi badal. Kalau Na'at ini dia sudah berada dia Na'at itu makrifah, berada sebelum man'ut, dia jadi badal. Jadi kalau ikut keadaan biasa, Na'at ini berada selepas man'ut. Tetapi ada juga Na'at ini dia berada sebelum man'ut. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Asalnya walam yakul lahu ahadun kufuwan. Na'at dan man'ut dan Na'at. Keadaan biasa, tapi kufuwan ini berada sebelum man'ut. Jadi bila berada sebelum man'ut, idza taqaddama an-na'tu 'ala al-man'uti sara halan. Jadi apabila na'at itu berada sebelum man'ut, maka jadilah hukumnya hal. Bila hal, hukumnya adalah mansub. Jadi bila mansub dibaca kufuwan. Okey, ada nak tanya? Sampai setakat tu huraian saya itu, ada nak tanya? Silakan kalau ada soalan. Fadhal. Tak ada. Haji Jamil, ada komen ataupun soalan? Haji Fauzi, Puan Rahimah, Puan Julia, Hajahku. Yang hal tu Ustaz, tolong Arabkan, tuliskan depan bawah satu contoh ayat. Hal. Buat ayat sikit. Yang lain yang boleh jelas lagi. Okey. Yang na'at ini sudah jelas. Ya. Okey. Saya bagi contoh na'at dengan hal. An-na'tu. Sifat. Sifat. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh sifat. Jalasa Muhammadun al-Karim. Jalasa Muhammadun al-Karim. Ataupun saya Muhammad ni saya buat talib lah. Talib. Jalasa at-talibu al-karimu. Jadi ini adalah na'at. Selesai kat situ. Kita tengok pula. Dan na'at ini dia boleh nakirah. Jalasa talibun karimun. Dia boleh nakirah. Beres. Jalasa talibun karimun. Jadi karim itu adalah na'at. Na'at kepada talib. Al-karimu juga adalah na'at kepada at-talib. Jadi na'at sifat ini dia kena ikut tuan dia. Kalau tuan dia bari hadapan, dia pun bari hadapan. Kalau tuan dia makrifah, dia pun kena makrifah. Dia mesti ikut. Kalau tuan dia nakirah, dia pun kena nakirah. Tengok tak ada alif lam dah karim itu. Kenapa? Kerana tuan dia nakirah. Baris hadapan, marfu' pun baris hadapan. Ini adalah na'at. Dan hal pula. Hal. Na'at maknanya dia, na'at ini fungsinya adalah menerangkan. Dia ada banyak fungsi dia, menerangkan tuan dia, sifatnya. Ataupun juga dia bermakna mengeji tuan dia. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu mengeji syaitan yang direjam. Ataupun kita nak puji dia, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kita puji Allah. Kita letak sifat Allah Ta'ala yang pengasih dan penyayang. Jalasa talibul karim. Ini saya nak menerangkan yang duduk itu seorang pelajar yang mulia. Dan kalau nakirah dia takhsis, telah duduk pelajar
yang sifatnya mengkhususkan sifat itu kepada pelajar yang duduk itu, iaitu sifat karimun. Jadi na'at ini dia ada banyak fungsi. Dia menerangkan tuan dia. Kadang-kadang dia mengeji tuan dia. Kadang-kadang memuji tuan sifat itu. Dan contohnya kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu kenapa kamu letak sifat itu? Nak keji syaitan. Kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitan, aku minta jauh daripada syaitan, kita berhenti kat situ, tak ada kejian apa pun. Tapi oleh kerana syaitan ini adalah dilaknat oleh Allah, kita letak sifat ar-rajim. Jadi kalau orang tanya kenapa kamu letak sifat ar-rajim itu? Kerana kita nak keji syaitan itu. Kita nak letak sifat yang buruk pada syaitan itu atas asas azam, kita nak keji dia. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita letak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita baca Bismillah dengan nama Allah, dia tidak menerangkan apa-apa. Dia hanya menerangkan aku mula sesuatu dengan nama Allah. Apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, jadi kita letak sifat Ar-Rahman, kita letak sifat Ar-Rahim, itu adalah Al-Madhu, kita nak puji Tuhan. Kan? Jadi kita letak sifat Allah itu yang ada penyayang dan pengasih. Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam contoh yang saya beri ini, jalasa at-talibu al-karim. Kenapa saya letak karim? Saya nak menerangkan sifat pelajar yang duduk. Pelajar yang duduk, ya, pelajar yang duduk itu sifatnya apa? Saya nak terangkan lagi, dia adalah seorang yang mulia. Dan kalau nakirah jalasa talibun, telah duduk seorang pelajar tapi tak tahu siapa. Dia nakirah. Tapi saya nak khususkan. Jadi saya letak sifat karimun. Pelajar yang duduk itu memang kita tak kenal tapi dia ada sifat mulia. Jadi mentakhsiskan. Jadi walaupun nakirah dia telah dikhaskan dengan sifat yang mulia itu. Jadi itu adalah antara fungsi na'at ataupun sifat. Adapun hal, dia menerangkan keadaan. Contoh, saya ambil ayat yang sama. Jalasa at-talibu jalasa at-talibu hadian. Pelajar duduk ke dalam keadaannya adalah tenang. Jadi hal ini dia mesti nakirah. Dia tak boleh jadi ma'rifah. Tak boleh kita sebut at-talibu al-hadi, tak boleh. Kalau kita buat al-hadi, dia sudah jadi sifat. Jadi jalasa at-talibu hadian. Jadi ini adalah hal. Ini adalah hal. Dia sentiasa. Ustaz, boleh tak kita sebut jalasa at-talibu jalisan? Itu jalasa at-talibu jalisan, ataupun letak saja julusan, dah jadi maf'ul mutlak. Kalau jalisan dia ialah jalisan itu isim fa'il. Dia kena letak alif lam, dia jadi sifat. Tak boleh jalisan, sebab dia perkataan duduk ini jalasa talibu, telah duduk pelajar dalam keadaan dia duduk. Jadi boleh saja kita buat tapi maknanya memang bercanggah. Tapi kalau kita sebut macam ni okey. Ra'aitu at-talibu jalisan. Okey. Oh, okey. Saya melihat pelajar keadaan dia duduk. Nampak kan? Jadi kalau macam ni okey. Tapi kalau nak letak kat sini jalisan itu, orang tertanya-tanya lah, sebenarnya dia nak beritahu keadaan ke, ataupun dia nak bagi tahu apa. Kalau nak bagi tahu keadaan, tak perlu dah bagi tahu, sebabnya pelajar itu memang duduk kan. Kemudian kalau nak sebut isim fi'il taukid ataupun maf'ul mutlak contohnya, kita kena sebut masdar, julusan. Jadi buat ayat lain yang sesuai. Contohnya ra'aitu at-talib talibah
Jalisan. Jalisan ini jadi hal. Dia jadi hal. Beres. Jadi kesimpulan dia, cepatlah Ustaz bagi kesimpulan. Tak apa, tak apa. Kesimpulan dia secara ringkasnya, beza hal dengan na'at ini. Na'at, dia, baris dia boleh berubah mengikut kedudukan di dalam ayat. Dia ikut tuan dia. Contohnya, jalasa at-talibu al-karimu. Jalasa talibun karimun. Contoh lagi, saya bagi hal, apa sifat. Ra'aitu taliban kariman. Tengok, baris dia boleh kan? Baris dia boleh berubah tu. Kariman ni sifat. Kekariman ini sifat. Jadi hal dia boleh berubah baris dia. Kadang-kadang baris hadapan, kadang-kadang baris atas, kadang-kadang boleh baris bawah. Baris mati tak bolehlah kerana dia isim. Ini adalah sifat. Dan sifat juga dia boleh nakirah dan ma'rifah. Tak jadi masalah. Dan sifat dia boleh nakirah dan ma'rifah. Bersalahan dengan hal. Hal ini dia hendaklah nakirah. Dan hadian nakirah. Jalisan nakirah. Dan hal ini juga dia adalah mansub. Baris atas. Tidak ada hadiin, jalisin, tak ada. Dia adalah baris atas. Beres Jadi kita cuba tulis Ini dah jauh kita pergi dah luar daripada tajuk kita pada hari ini. Tapi ada kaitan lah, tak apa Beres tak ada masalah. Tidak ada masalah insyaAllah. Okey, kita cuba tulis sambil-sambil saya ulang kaji. Perbezaan sifat dan hal. Pertama, sifat boleh nakirah atau ma'rifah. Hal adalah nakirah. Itu pertama. Jadi sifat dia boleh nakirah, dia boleh ma'rifah. Tapi hal sentiasa nakirah. Yang kedua, sifat mengikut tuan dia, tuannya. Man'un. Dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab. Hal hukumnya mansub sentiasa. Jadi sifat dia mengikuti tuannya. Man'un, saya tulis Arab lah. Al-man'un. Dari sudut i'rab. Mana sudut i'rab itu marfu', baris atas, baris bawah, baris hadapan, dia ikut tuan dia. Adapun hal hukumnya adalah mansub sentiasa. Okey. Okey, perbezaan antara hal dan sifat. Boleh kat situ. Jadi sifat boleh nakirah ataupun ma'rifah. Okey je. Contoh yang saya bagi tadi. Jalasa talibun karimun nakirah. Jalasa talibu al-karimu ma'rifah. Hal adalah nakirah. Contohnya jalasa talibu hadian. Ra'aitu taliba jalisan. Dia sentiasa nakirah. Sifat mengikuti tuannya man'ud dari sudut i'rab. Contohnya jalasa talibu karimu baris hadapan. Dia ikut tuan dia. Ra'aitu taliban kariman. Kariman pula. Kenapa? Dia ikut tuan dia. Tuan dia taliban. Jadi boleh berubah i'rabnya. Adapun hal hukumnya mansub sentiasa. Tengok semuanya baris atas sentiasa. Beres Ini adalah
Perbezaan sifat dan hal. Okey, satu lagi saya bagi. Hal sebelumnya isim ma'rifah. Dia kena ma'rifah. Kalau nakirah dia akan tak jadi hal, dia jadi sifat. Hal sebelumnya isim ma'rifah. Cuba tengok. At-talibu semuanya, at-talibah semuanya adalah isim ma'rifah. Cuba bayang kalau kita tak buat ma'rifah. Tak perlu bayang, kita buat contoh terus kat bawah. Jalasa talibu hadi'un. Dia sudah tidak jadi hal, dia jadi sifat. Ini ada antara yang kita mungkin akan keliru. Perlu banyak kali kita baca dan juga pelajari. Jadi hal ini sebelumnya hendaklah ma'rifah. Tapi kalaulah kita buat sebelum dia itu maknanya man'ud lah. Kalau man'ud itu ataupun perkataan sebelumnya itu adalah nakirah juga, talibun hadi'un, jadi hadi'un itu sudah tak jadi hal, dia jadi sifat. Dia jadi seperti atas ni. Jalasa talibun karimun. Dan karimun itu kita tukar kepada hadi'un. Jadi sifat dah. Beres Beres. Ya. Tak apa, kita letak lagi satu kaedah. Sifat mesti sama dengan tuannya. Dalam bracket kita buat al-man'un. Dari sudut mana? Dari sudut nakirah dan ma'rifah. Sifat mesti sama dengan tuan dia. Jadi kalau tuan dia ma'rifah, sifat pun ma'rifah. Kalau tuan dia nakirah, sifat pun nakirah. Adapun hal, tuan dia mesti ma'rifah dan dia adalah nakirah. Beres. Hal adalah nakirah, sentiasa nakirah. Saya lupa. Sentiasa nakirah. Jadi sifat mesti sama dengan tuannya man'ud dari sudut nakirah dan ma'rifah. Hal mesti nakirah. Ya, hal mesti nakirah. Beres. Ini saya share dulu nota ni sebelum dia hilang. Macam minggu lepas, bila komputer saya tu ter-off, tiba-tiba dia dihilang habis apa yang ditulis. Saya ni tak tulis. Masa saya mengajar tu saya tulis nota. Jadi bila hilang, jadi saya pun rasa rugi sangatlah. Sebab kadang-kadang nota yang kita tulis tu secara spontan. Dan kita tak akan tulis lagi kalau kita tak mengajar lah. Muncullah mengajar tu kita boleh nota-nota ni. Dan pada masa ni lah kita punya sel-sel otak tu berhubung. Kalau kita tak mengajar, dia tak tahu apa. Masa kita mengajar inilah dia boleh datang ni perbezaan sifat dah hal kita dapat tulis 1, 2, 3, 4 ni. Jadi saya share dalam grup nanti Puan Julia minta macam minggu lepas tak dapat nak bagi pula. Jadi dah share yang perbezaan. Okey. Okey, kita dah pergi jauh ni. Kita dah pergi jauh, kita kembali ke asal perbincangan kita. Apa dia punya kaedahnya? Idza taqaddama an-na'tu 'ala al-man'uti sar halan. Apabila na'at itu dia mendahului man'ut, maka hukumnya sudah bertukar menjadi hal. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Jadi kufuwan ini asalnya adalah kufun, sifat kepada ahadun. Tetapi bila kufun ini berada sebelum ahadun, contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi kufuwan ini dia sudah menjadi hal. Menjadi hal. Hal kepada man'ut itu. Beres. Itulah yang disebut oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi. Ini dua kali kedua ataupun keberapa kita jumpa istilah ni. Sebelum ini pun
saya telah huraikan. Jadi likulli muta'alliqani bimahdhu hal. Hal ini sebenarnya dia adalah na'at. Dia adalah na'at. Min aduwan na'tun taqaddama ala man'uti. Jadi kita cuba buat ayatnya. Kita cuba buat ayatnya. Okey, saya bawa kat bawah ni. Wa kadzalika, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan. Aduwan ini dia ada sifat dia. Saya letaklah mukadziban. Ini saya letak saja ni, tak ada Quran ya. Aduwan mukadziban. Mukadziban. Jadi mukadziban ini mahdzuf, tak ada. Dan mukadziban inilah ta'alluqnya likulli. Okey, saya buat kat bawah pula ayatnya. Wa kadzalika ja'alna mukadziban likulli nabiyyin aduwan. Beres. Allah Ta'ala jadikan bagi setiap Nabi itu musuh. Jadi setiap Nabi itu pasti ada musuh. Dan ada sifat musuh itu mukadziban. Dia mendustakan. Boleh saja mukaffiran, mukadziban ataupun yang lain selainnya. Saya ada sifat kat sini. Ya. Jadi sifat ini dia berada di awal ini. Kerana likulli ini dia perlu ta'alluq. Nak ta'alluq kat mana? Jadi ta'alluq dia pada mukadziban. Ta'alluq dia pada mukadziban. Ja'alna kadzalika yang ta'alluqnya. Ja'alna itu kita dah bincang minggu lepas ya. Saya buat balik, saya ulang balik. Ja'alna likulli ja'alna ja'lan kadzalika. Jadi kadzalika ini ta'alluqnya pada ja'alna. Kami jadikan betul-betul jadi yang demikian itu. Seperti demikian itu. Seperti demikian itu adalah jar wa majrur. Ta'alluqnya kepada ja'alna. Dan kita dah bincang pada minggu lepas. Kadzalika itu merujuk kepada Nabi-Nabi dan juga kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kami jadikan, betul-betul kami jadikan seperti Nabi-Nabi dahulu. Seperti Nabi-Nabi dahulu ada musuh-musuhnya. Jadi kadzalika ini ta'alluqnya kepada ja'alna. Kemudian likulli ini nak ta'alluq kepada mana? Jadi ditakdirkan ta'alluqnya kepada mukadziban ini. Mukadziban ini tak ada dalam Quran. Ini adalah hanya takdir. Hanya disebut ataupun saya yang tulis. Jadi likulli ini ta'alluqnya kepada mukadziban. Mukadziban asalnya dia adalah sifat. Jadi apabila dia berada sebelum sifat, dia menjadi hal. Tuan dia mana? Tuan dia tu aduwan. Okey. Jadi kita tengok balik nota yang disebut oleh Syekh Thayyib Al-Ibrahimi, Allah yarhamuhu. Dia sebut likulli muta'alliqani bimahdhuf. Likulli ini ta'alluqnya pada perkataan yang tidak ada dalam tu. Dan dia adalah hal yang saya sebut mukadzib tadi, mukadziban itu. Hal bagi aduwan dan asalnya adalah na'tun. Tapi apabila na'at itu berada sebelum man'ut, maka dia menjadi hal. Dia menjadi hal. Jadi ke atas ni mukadziban, kita sebut dia adalah na'at li aduwan. Yang bawah ini mukadziban, dia adalah hal bagi aduwan. Jadi likulli ini ta'alluqnya kepada mukadziban. Beres. InsyaAllah beres. Jadi aduwan ini dia adalah man'ut. Kemudian mukadziban dia adalah
na'at. Ini asalnya. Okey. Sekarang ini dalam ayat itu, mukadziban ini ditakdirkan ada di depan na'at. Ini adalah hal, dah jadi hal dah. Asalnya adalah na'at. Ya, tapi sekarang ini sudah menjadi hal. Na'at ini kita dah potong. Dia dah tak jadi dah. Kenapa? Kerana dia berada sebelum man'ut. Kemudian aduan ini man'ut. Dan dia jadi sahibul hal. Dia jadi sahibul hal seolah-olahnya lah. Sahibul hal. Jadi dalam keadaan mendustakan bagi setiap Nabi, aduan, iaitu musuh, permusuhan ataupun musuh. Okey. Ada soalan? Na'at, aduan ini, saya kecilkan sikit. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Likulli ini mana dia nak takluk? Takluknya kepada mukadziban ini. Mukadziban ini asalnya na'at tetapi dia letak di depan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا مُكَذِّبًا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Dan seperti itu kami jadikan pendusta bagi setiap Nabi aduan, musuh. Mereka itu adalah musuh. Seperti itu kami jadikan mukadziban ini asalnya na'at, musuh-musuh yang mendustakan, tapi dia sudah menjadi hal. Kami jadikan dalam keadaan musuh-musuh yang mendustakan bagi setiap Nabi. Jadi dia jadi hal ini kerana dia mendahului man'ut. Okey, insya-Allah kalau jumpa pada masa akan datang kita belajar lagi. Dan bagi yang dapat, alhamdulillah, dan bagi yang belum lagi nampak juga, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dengar dahulu, kan? Kita dengar dahulu apa orang sebut tu dalam tak kasih tak cinta tu apa dah? Lupa dah. Tak kasih maka tak cinta, apa semua saya lupa dah. Dalam bahasa Arab pun sama, kita dengar dahulu, kemudian kita faham kemudian, insya-Allah. Tak dengar, tak faham. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Ini pun sama. Kita kenal dulu nama-nama ni, dan lepas itu kita akan faham, insya-Allah SWT. InsyaAllah. Kenal maka tak cinta. Ini kali kedua mungkin kita dengar, mungkin kita dengar lagi, insya-Allah kita akan boleh nampak. Dan paling tidak pun kita tahu banyak lagi ilmu-ilmu, termasuk saya sendiri, ilmu bahasa Arab ini yang perlu kita pelajari. Yang selalu kita jumpa kata kerja, isim, tapi ada di sana yang kita beri nama apa tadi, na'at dan juga hal. Ini keindahan bahasa. Contohnya na'at yang kita belajar pada hari ini. Tujuan dia tu banyak sangat. Tujuan dia. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak laknat syaitan, kita letak sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak puji Tuhan, kita letak sifat. Kan? Dan juga contoh-contoh yang lain. Contohnya, walam yakul lahu ahadun kufun. Kalau macam ni dia nak takhsis. Apabila nakirah, sifatnya nakirah, maka dia nak khaskan sifat sekutu itu tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia itu makrifah, dengan makrifah dia adalah untuk menerangkan. Saya melihat contoh tadi, saya melihat pelajar, pelajar duduk makrifah kan. Pelajar duduk, jadi saya nak terangkan pelajar yang duduk itu dia adalah seorang yang mulia. Jadi kalau kita baca Quran, kita jumpa sifat, maknanya ada tujuan-tujuan sifat itu, sama ada sifat itu diletak ataupun ditambah,
dia adalah untuk mencaci ataupun menghina, ataupun kita letak untuk kita memuji, ataupun kita letak sifat itu untuk menerangkan, ataupun kita letak sifat itu untuk menkhaskan sesuatu. Jadi itu na'at. Kemudian hal pula, dia menerangkan keadaan. Pelajar itu duduk, macam mana keadaan dia duduk? Dia duduk tenang. Kemudian saya melihat pelajar itu, bagaimana keadaan awak lihat pelajar itu? Dia dalam keadaan duduk. Macam tu. Jadi dia menerangkan hal. Sama ada na'at ataupun hal, kita boleh buang dia. Kalau kita buang dia, dia tidak menjejaskan ayat. Inilah satu istilah dalam ilmu nahwu, kita panggil fadlah. Fadlah ini maknanya dia bukan rukun ayat. Bukan fi'il, fa'il, bukan mubtada, khabar, tetapi dia adalah lebihan. Di mana diletaknya ia untuk menerangkan ataupun untuk menunjukkan keadaan, untuk menguatkan, untuk mengkhususkan, untuk menghina macam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, dan pelbagai lagi tujuannya. Jadi itu antara luasnya bahasa Arab dan juga keindahan bahasa Arab yang kita pelajari sekarang ini. Dan itulah bahasa yang digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai bahasa kitab sumber utama kita, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar dahulu, kemudian kita faham ataupun kita dengar dan kita faham, apa-apa pun kita terus pelajari bahasa Al-Quran ini. Semoga Allah Ta'ala catatkan, Allah Ta'ala tulis, Allah Ta'ala catatkan apa yang kita buat, apa yang kita pelajari ini sebagai satu mujahadah, sebagai satu perjuangan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Okey, kita tinggal dulu yang na'tun muqaddam 'alal man'ul ini. Kemudian kulli nabiyyin itu adalah mudhafun ilaih. Jadi kulli itu dia adalah mudhaf, nabiyyin mudhafun ilaih. Aduwan maf'ul bihi tsani. Maf'ul bihi ats-tsani. Yang kedua, ja'alna ini dia ada dua maf'ul. Kami jadikan. Maf'ul yang pertama, yang syayatin itu maf'ul yang pertama. Aduan itu maf'ul yang kedua. Maknanya maf'ul kedua duduk awal, maf'ul yang pertama duduk kemudian. Jadi ja'alna ini dia perlu dua maf'ul. Maf'ul ini mangsa ataupun benda yang kena buat. Saya bagi contoh ja'alna ataupun ja'ala. Ja'altu, saya menjadikan Muhammadan, Muhammad, maf'ul pertama, saya menjadikan Muhammad. Orang tak faham lagi. Saya menjadikan Muhammad, jadikan apa Muhammad ini? Jadi Muhammadan ini adalah maf'ul yang keberapa? Yang pertama. Jadi kita dah belajar tadi, ja'alna ini perlu kepada dua maf'ul. Saya menjadikan Muhammad mu'alliman. Saya menjadikan Muhammad seorang guru. Mu'alliman ataupun mudiran, ketua, pengurus, ataupun amilan, pekerja, boleh semua. Saya menjadikan Muhammad seorang guru ataupun pekerja, amilan. Jadi Muhammad ini adalah maf'ul yang pertama. Saya letak dalam bracket kan, mim itu maf'ul yang pertama. Kemudian mu'alliman ataupun amilan ini adalah maf'ul yang kedua. Jadi kalau kita buang maf'ul yang kedua ini, dia tidak lengkap maknanya. Saya menjadikan Muhammad. Sudah ada maf'ul yang pertama. Tapi maf'ul yang kedua mesti ada. Kerana ja'ala ini dia perlu kepada dua maf'ul. Jadi saya pun tambah mu'alliman ataupun amilan.
Dalam Quran itu pun sama. Kadzalika ja'alna. Ja'alna itu jadikan aduwan, jadikan musuh. Itu maf'ul yang pertama. Kemudian syayatin, maf'ul yang kedua. Kami jadikan musuh. Musuh itu di kalangannya adalah syaitan. Syaitan ini kita dah bincang pada minggu sebelum ini, iaitu sifat yang menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ini ada pada iblis ataupun sifat ini ada pada manusia. Ada pada jin yang tak nampak, ada juga pada manusia. Jadi aduan itu maf'ul yang kedua, dia terbalik. Syayatin maf'ul yang pertama. Mana tadi? Aduan maf'ul bihi tsanin dija'alna. Syayatin maf'ul bihi awal. Al-ins mudhafun ila syayatin al-ins. Syayatin al-ins wal jin. Syayatin al-ins wal jin. Al-ins mudhafun ilaih. Wal jin ma'tuf ala al-ins. Ma'tuf ini mana waw itu huruf ataf dan jin itu adalah ma'tuf kepada ins. Jadi syaitan ini yang menjauhi manusia ini ada dua. Ada dua jenis. Pertama manusia, yang kedua adalah yang tak nampak, jin. Kadang-kadang dua-dua pun bersama menyesatkan kita. Kadang-kadang jin saja, kadang-kadang syaitan, manusia. Beres. Mudah saja insya-Allah yang ni. Kemudian yuhi ba'dhum, ini wazan dia auha yuhi, af'ala yuf'ilu. Yuhi mudhari' marfu' bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'. Jadi auha ini dia adalah isim, dia adalah fi'il mu'tal. Mu'tal kita panggil ajwaf, waw dan ya. Jadi bila dia mu'tal, baris hadapan tu tak boleh dizahirkan. Dan disebut di sini lithiqal. Lithiqal ini berat untuk kita tuturkan. Yuhiyu, payah. Maknanya macam tu. Jadi kita sebut yuhi. Mana baris hadapannya? Kerana fi'il mudhari' ini hukumnya adalah marfu'. Kan? Contoh saya bagi fi'il mudhari'. Yadhabu. Yadhabu. Kamu kena letak baris hadapan. Kecil kita buat kat bawah ni. Yadhabu. Yadhabu ini barisnya di hadapan. Kalau tidak ada sebab, kamu jangan tukar baris tu. Apa lagi? Yajlisu. Baris juga di hadapan. Tak boleh baca yajlisa, tak boleh baca yajlis, mesti barisnya di hadapan. Yaqra'u. Barisnya di hadapan. Tiba-tiba yuhi. Mana baris hadapannya? Tak ada. Ini nampak baris hadapan. Ini pun boleh dibaca yajlisu, baris hadapan. Hamzah ni pun walaupun berakhir dengan hamzah, fi'il mahmuz, ada hamzah, juga dibaca dengan baris hadapan. Tapi yuhi tak ada baris hadapan. Jadi kenapa kamu tak baca dengan yuhiyu? Kerana as-siqal. As-siqal ini payah nak sebut. Belik lidah. Jadi nak senang baca, dibaca dengan baris mati. Yuhi. Tapi sebenarnya walaupun kamu baca yuhi, di atas ya ini ada baris hadapan. Sebab itulah dipanggil dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ini seolah-olah dianya ada. Ditakdirkan ada pada al-ya. Pada ya tu lah. Yuhi kan ada ya di hujung tu. Jadi seolah-olahnya atas ya ini ada baris hadapan. Tapi hanya takdir saja dia ada. Hanya pada minda kita saja dia ada. Tapi sebutan tulisan tak ada. Kenapa tidak ada? Lithiqal. Kerana berat, payah belik lidah nak sebut.
Yuhiyu payah. Jadi yuhi clear. Senang nak sebut. Jadi itu maksudnya dhammah muqaddarah 'ala al-ya' li-thiqal. Okey, kita ni baca kitab ni macam tak laki satu-satu kataan tak apa itu jadi lama tu. Kalau nak baca mudah-mudah senang saja saya baca, tapi kita dah seolah-olah kita baca macam talaqi satu kitab satu huruf. Apa satu perkataan satu perkataan. Ba'du fa'il. Ba'duhum, ba'du itu adalah fa'il. Yuhi ba'du, setengah. Hum mudhafun ilaih. Jadi hum itu kembali kepada ins dengan jin. Setengah antara jin dengan syaitan ini, dia berbisik antara satu sama lain. Kemudian ila ba' muta'alliqani bi yuhi. Jamu majrur ini muta'alliqani bi yuhi. Apa yang dibisikkan antara satu sama lain? Syaitan antara syaitan, syaitan jin dengan manusia, syaitan iblis dengan manusia. Jadi semua mereka ini berbisik-bisik. Kita tak dengar kan? Dia berbisik-bisik. Ataupun kalau syaitan manusia ini dia bukan lagi berbisik, dia cakap terus pada kita. Contohnya, alah masih muda lagi, kena enjoy lah contoh. Kita pun rasa, betul juga. Kan? Kita nanti pencing, kita banyaklah belajar, ataupun kita tambahlah ilmu, ataupun kita tingkatkan ibadat. Dan ini bukan syaitan sebut, kawan-kawan kita pun ada. Contoh, itu panggil bisikan-bisikan. Kita pun, betul juga sekarang ni kita nantilah pencing, nanti saya akan belajar. Begitulah, sama. Banyak kata-kata di dalam dunia ini, sesuatu yang buruk itu dilihat menarik, dilihat logik, ataupun dilihat zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, kata-kata yang dapat menipu kita. Jadi zukhrufa itu adalah dia maf'ul bih, maf'ul bihi. Al-qaul mudhafun ilaih, ghururan maf'ul li ajli. Ghururan ini adalah masdar. Jadi maf'ul li ajli, jadi kita boleh terjemahkan kenapa, sebab apa mereka ini berbisik antara satu sama lain. Kata-kata yang indah itu tujuannya adalah untuk menipu. Macam tu, nak tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kenikmatan dunia ini melainkan dia adalah kenikmatan yang menipu. Jadi syaitan, jin dan manusia dan membisikkan antara satu sama lain, dan dia cuba untuk menghiasi kata-kata sesuatu maksiat itu dihiasi dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang memukau, kata-kata yang kita rasa logik, dan ia adalah memuaskan kita punya nafsu kita. Dan apa tujuan itu? Tujuannya adalah ghurura. Ghurura itu adalah maf'ul li ajli. Jadi kita boleh lihat di sini ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajli. Boleh letak dalam satu ayat. Kemudian waw huruf ataf, law harfum tina'i limtina', imtina'ul jawab limtina'ul syarti. Maknanya law ini dia huruf syarat ghairu jazimah. Dan maknanya adalah sekiranya. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, maka mereka tidak dapat lakukan. Tapi bila ada law, maknanya Allah Ta'ala tidak mahu. Jadi mereka boleh lakukan segala tipu daya itu. Jadi syaitan dan jin ini dia boleh menipu kita. Dan dia boleh membisikkan keburukan kepada kita. Dia boleh menyesatkan kita. Jadi mungkin kita tanya, kenapalah Allah Ta'ala cipta jin, Allah Ta'ala cipta iblis ini? Kalaulah dia tak ada, kan senang. Tidak ada yang nak menipu kita. Tidak ada yang nak menghasut manusia lain untuk menipu kita dan selainnya. Mungkin kita tercetus macam tu. Jadi Allah Ta'ala tak nak begitu. Allah Ta'ala mahu ada iblis. Dan Allah Ta'ala mahu ada musuh kita. Iaitu
iblis yang menghasut kita. Itu adalah hikmah. Hikmah takdir ataupun hikmah qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada iblis, ada malaikat. Yang kamu pergi dengar iblis tu kenapa? Kenapa kamu tak dengar malaikat? Dan malaikat pun ada, malaikat yang tak nampak, malaikat yang manusia. Dan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan itu adalah pada majasnya adalah malaikat. Orang yang baik contohnya, kita pengguna juga, dia tu macam malaikat. Maknanya baik sangat dia ni, tak buat dosa pun seolahnya walaupun dia berdosa. Dan orang yang jahat tu kita kata apa? Macam syaitan. Kan, ataupun macam syaitan. Maknanya kita dah bagi sifat syaitan itu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala buat itu. Tapi kalau kita sekali fikir, tak perlu buat lah. Jangan buat iblis, jangan buat kekufuran dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak nak begitu. Jadi Allah Ta'ala biarkan. Walau sya', jadi itu maknanya imtina'u limtina'. Allah Ta'ala tidak mahu, Allah Ta'ala tidak mahu, maka mereka boleh membisik ataupun menyesatkan manusia. Jadi harfu imtina'i limtina' lau itu sekiranya. Kita terjemahkan sekiranya lau. Sekiranya kamu belajar, kamu berjaya. Tapi kamu tak belajar, jadi kamu gagal lah. Kalau begitu ayat. Itu banyak kita pun ada guna di kehidupan kita. Contoh kita tengok kemalangan kan. Kita tengok kemalangan, kita pun beritahu. Kalaulah dia kona sikit saja. Tak belaga, tapi benda dah belaga dah. Dah kemalangan dah kan. Tapi kita saja sebut kalaulah dia, kalau dia elak sikit saja, mesti selamat tu. Ya, tapi dah tak begitu, dah kemalangan, dah berlaku dah. Ini pun sama, lau sya'a, sekiranya Tuhan engkau itu mahu, ma fa'alu, tidaklah mereka itu dapat lakukan penyesatan, bisikan, keburukan dan sebagainya itu. Rabb fa'il marfu', kaf itu adalah mudhafu ilaih, Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sya'a, dia iaitu Allah Taala, Tuhan engkau wahai Muhammad, menghendaki, mahu, ma fa'alu, ma itu nafiyah. Tidak, fa'alu madin madmum, wal wawu fa'il. Mereka tidak dapat lakukan. Maknanya syaitan jin dengan ins itu tidak dapat lakukan seandainya Allah Ta'ala mahu. Tapi Allah Ta'ala tidak mahu. Jadi mereka dapat lakukan. Fa'alu. Kemudian hu adalah maf'ulun bih. Hu itu adalah maf'ulun bih. Hu itu kembali kepada zukhrufal qaul. Ataupun hururan. Kalaulah Allah Ta'ala mahu, mereka tidak dapat lakukan penipuan. Ini pun banyak. Kalaulah mereka yang mujahadah, lawan bisikan-bisikan ini, mereka tidak dapat untuk, mereka tidak ditipu oleh syaitan, sama ada syaitan jin dan juga syaitan manusia. Okey, kita teruskan. Ma nafiyah fa'alu madhi madmu wal wawu fa'ilhu maf'ulun bih fa fasihah. Fa fasihah. Maka apabila kamu tahu Allah Ta'ala ini dia biarkan, maknanya syaitan dan juga syaitan jin dan juga manusia ini dia memang ada dan dia akan teruskan membisik, menghasut, mengajak manusia kepada kejahatan. Maka apabila kamu tahu sebegitu, darhum, biarkanlah mereka. Jangan ikut mereka lah. Maknanya begitu. Janganlah ikut mereka. Bahkan jangan pula kamu jadi sebahagian daripada mereka. Kan, mula-mula berkawan, kemudian jadi mereka. Jadi syaitan sekali, syaitan manusia. Jangan. Darhum, amrun fi'amar. Jadi arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, biarkan. Jangan hendah pada mereka. Ini adalah sudah ketentuan. Sebagaimana Nabi itu ada musuh, kita manusia pun ada musuh. Anta dhamir fa'il mustatir takdiruhu anta, darhum
wahai Muhammad, biarkanlah mereka. Termasuklah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wawu lil ma'iyah, maknanya waw ma'iyah, maf'ul ma'ahu. Zarhum zarhum wa ma yaftarun. Waw ini waw ma'iyah, wa ma yaftarun, jumlah ini adalah fi mahalli nasab maf'ul ma'ahu. Hum maf'ulun bihi wa lil ma'iyah, ma isim mausul. Isim mausul sakin, maknanya baris alif tu adalah baris mati, fi mahalli nasab maf'ul ma'hu. Zarhum, maka kamu biarkan mereka, dan ma itu adalah isim mausul dan dialah maf'ul ma'hu. Yaftarun seperti yajhalun. Yajhalun adalah fi'il mudhari' masuk marfu' bi thubutin nun. Dan apa-apa yang menyesatkan kamu, biarkan mereka, dan mereka akan terus yaftarun, mendustakan ataupun menghasut, menipu manusia. Jadi itu i'rab ayat 112. Alhamdulillah kita dapat tamatkan juga dah. Ini adalah kelas kita yang kedua, iaitu i'rab ayat 112. Okey, ada soalan? Ahlan wa sahlan. Yang aduan tu kenapa dia jadi yang maf'ul tsani ni pula? Macam mana nak kategorikan? Tadi Ustaz cakap ja'alna Muhammadan mu'alliman. Yang tu nampak dia macam apa ni, yang pertama dan yang kedua, tapi yang aduan ni jadi yang sani pula, yang ditaruh ke depan. Macam mana kita tentukan yang itu adalah sani? Bukan Itu merujuk kepada makna aja. Nanti saya tunjuk balik mana tadi? Ja'alna syayatin. Kami jadikan syayatin, syaitan-syaitan itu aduan, musuh. Dan barulah maknanya akan clear. Contoh saya buat. Ja'alna. Kalau kita letak aduan atas tu, dia jadi keliru makna dia kan. Tapi kalau saya letak syayatin, syayatina al-ins wal jin aduan. Okey, clear. Kami jadikan syaitan, manusia dan jin, jadikan syaitan itu apa? Musuh. Nampak kan? Jadi aduan ini adalah maf'ul yang kedua. Yang pertama adalah syayatin. Sebagaimana yang atas ni, saya jadikan Muhammad maf'ul yang pertama. Kan, kalau saya buat ja'altu mu'alliman, dia jadi makna dia saya jadikan pekerja, takkan saya jadikan pekerja itu Muhammad. Kan? Ini pun sama, saya jadikan musuh, jadi maknanya tak berapa cantik. Jadi aduan ini maf'ul yang kedua. Mungkin kita tanya balik, kenapa diletak aduan? Aduan ini diawalkan untuk menunjukkan kepentingan. Jadi yang jadi fokusnya adalah musuh itu. Maknanya musuh kamu ini. Allah Ta'ala akan jadikan kamu musuh. Itu penekanan di dalam ayat ini. Jadi didahulukan aduan itu. Jadi perkataan yang diawalkan itu, itulah topik perbincangan ataupun itulah asas ataupun mahal ihtimam, tempat yang perlu kita ambil berat. Maknanya dia punya isinya kat situ. Aduan maf'ul yang kedua, tapi diawalkan. Kan? Ya, betul Ustaz. Nampak Nampak dia fokuskan kita, betul Ustaz. Betul. Jadi maf'ul yang kedua ni, aduan ini kena maf'ul yang kedua. Kalau tidak, dia jadi terbalik kuil. Terbalik kuil pula dah. Dia jadi maknanya tidak clear, tak sedap. Macam atas ni lah, kalau saya kata saya jadikan guru Muhammad. Ini sudah jadi orang mungkin orang Bangla yang cakap Melayu, saya jadikan guru Muhammad. Sepatutnya saya jadi Muhammad seorang guru ataupun seorang pekerja. Yang bawah ni pun sama, kami jadikan musuh syaitan. Jadi kami jadikan syaitan itu aduan, musuh bagi Nabi dan juga kita semualah. Beres. Okey, ada soalan lagi?
Ada soalan lagi tak ada? Alhamdulillah. Mungkin kelas kita pada pagi ini agak berat. Ada tajuk-tajuk yang jarang dibahaskan dan jarang kita dengar di kelas-kelas nahwu. Contohnya, idza taqaddama na'tu 'alal man'ut sarahal, itu jarang kita didedahkan. Jadi dan juga yang akhir itu maf'ul ma'hu, walaupun kita selalu sering dengar, dan dia juga adalah antara tajuk yang jarang kita dengar. Biasanya maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'hu ini jarang. Dan insyaAllah kalau ada masa nanti kita huraikan tentang maf'ul ma'hu. Dan saya sarankan kepada semua pelajar hadiri kelas-kelas bahasa Arab. Sama ada berbayar, tidak berbayar. Jadi kelas i'rab Quran ini adalah sangat penting. Kita menguasai asas. Kita kena kenal isim, kita kena kenal kata kerja, kita kena kenal asas-asas yang mudah, ganti nama, kemudian dhamir-dhamir, muttasil, munfasil, yang mudah-mudah saja. Jadi kalau kita ada orang-orang yang anjur bengkel satu hari ataupun anjur kelas-kelas, kitab-kitab pengajian Nahwu yang asas ini, kita cuba pelajari. Dan bila kita masuk kelas i'rab ini, insya-Allah banyak dapat membantu dan dapat mencepatkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan rasa semakin seronok belajar kerana semua ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, khidmatnya adalah untuk Al-Quranul Karim. Khidmatnya digunanya adalah untuk Al-Quran, untuk hadis. Dan kaedah-kaedah itu pun diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi jangan cukup dengan kelas ini saja, cari lagi kelas-kelas sekarang yang lain. Dan tidak ada hujah untuk kita tidak belajar. Sekarang ini duduk kat rumah pun tengok kita boleh belajar secara online. Dan kalau berbayar pun bayarlah. Bukannya kita bayar untuk perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak lagi kita guna duit kita untuk perkara yang manfaatnya agak kurang daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan kita dengan belajar, sama ada masa, sama ada wang, dan juga segala apa yang kita korbankan, insya-Allah Allah Taala akan beri ganjaran kepada kita. Allah Taala akan mudahkan urusan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.